Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertamanya terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Saya kalau pakai Google Meet ni kadang-kadang saya nak sebut nama tu, kadang-kadang nama yang tertera tu bukan nama sebenar. Pakai yang anak punya ke, pakai yang kakak punya ke, pakai yang suami punya ke kan. Jadi saya tak berani nak sebut lah. Walaupun saya nampak tulisnya Nur Azira Nurani ni, takut itu nama orang lain ke kan. Nama yang sebenar, asli lagi. Okay, nama asli lah. Okay. Dari Nur Azira, okay, selaku MC kita pada pagi ini. Seterusnya pihak penganjur, pimpinan kepada pekasih, juga ahli jawatan kuasa Masjid Al-Aman Lembah Jaya, khususnya kepada Ketua Biro dia lah dan EJK dia. Seterusnya saya tahu dapat dokumen yang padu juga daripada Ketua Biro Muslimat di surau-surau di bawah karya Masjid Al-Aman, alhamdulillah. Dan tak lupa juga hadirat muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik. Okey, pada mulanya saya diminta untuk sebut pasal tahsin dan solat. Lepas kemudian nak kata buku. Saya kata kalau buku, kalau bab tahsin solat tu, tajuk tahsin solat tu memang saya tak jumpa lagi lah. Tapi kalau kita nak tengok berkaitan dengan solat yang sempurna, mestilah kita kena pastikan solat kita itu kita kata apa, solat kita itu mengikut peraturan, mengikut syarat yang telah ditentukan. Baik. Jadi bila kita berbincang berkaitan dengan nak memastikan solat kita itu sempurna, mungkin selama ni kita tak kurang yakin okey ke tak kan. Jadi kita solat pun ikut apa yang kita belajar dulu-dulu lagi masa sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, ataupun yang mak kita ajar ke kan. Jadi mungkin ada di kalangan kita tak berpeluang nak menyemak balik bagaimana solat aku ni ya, Allah terima ke tak ya. Kalau nak suruh saya jawab Allah terima ke tak, wallahualam, saya tak boleh nak menjawab sebab itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam pada kita nak memastikan solat kita ini sempurna ke tak, itulah yang kita namakan kita memperelokkan tahsin, memperelokkan solat kita. Jadi kalau bila kita dah ulang kaji ni, dah kata elok, alhamdulillah sempurna, masya-Allah, syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan selama kita hidup, selama kita menunaikan solat ini, Allah Taala menerimanya sebaik mungkin. Tapi kalau kita rasa macam Allahu Akbar, selama ni aku tak buat, ataupun selama ni aku buat simple-simple je, kan. Jadi sama-samalah kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bertaubat supaya kita lepas ini lebih menyempurnakan, lebih memperelokkan solat kita. Okey. Jadi bila berkaitan dengan solat ni, saya nak mengkhususkannya bagaimana cara nak menyempurnakan solat mengikut mazhab Syafi'i. Kerana dalam perbincangan fiqh, kadang-kadang kan kalau kita jadi terutamanya para muslimat yang pernah pergi ke Mekah kan, menunaikan haji ke umrah ke, kadang-kadang kita tengok orang solat cara macam-macam kan. Kita tak boleh nak tuduh mereka tu tak betul ataupun macam mana, kita pun ikut-ikut lah. Alah lenguh lah tangan, kita nak buat macam biasa, kita pun lurus je tangan suka-suka hati je kan. Tak boleh. Sebab dalam menentukan bagaimana caranya untuk kita menyempurnakan solat, dia tertakluk jugalah sebahagian aspeknya, sebahagian perbuatannya kepada perbezaan pandangan ulama mazhab. Jadi itu sebabnya untuk kuliah kita ini saya akan menggunakan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji.
ataupun bahasa mudah juga fiqh manhaji mazhab Syafi'i. Okey. Ni saya tunjukkanlah ni. Saya tak tahulah kalau mungkin ada penerbitan yang baru dia punya cover dia lain ke kan yang ni. Okay. Dan saya dah maklumkan kepada pihak penganjur saya akan gunakan yang ni sementara ni. Mungkin kalau lepas ni kalau ada cadangan daripada pihak pendengar ataupun pihak penganjur atau saya sendiri jumpa buku yang lebih baik lagi yang betul-betul fokus kepada memperelokkan solat, mungkin kita akan ubah, kita akan guna. Tapi setakat ini saya akan menggunakan kitab Fiqh Al-Manhaji inilah. Okay. Supaya kita tak keliru. Nanti katanya, tapi kan ada orang solat tangannya lurus, ada orang solat tangannya letak kat dada dan sebagainya kan. Dah jadi kita keliru, dah jadi kita berburuk sangka pula, kau solat tak betul dan sebagainya kan. Jadi tak payah nak gaduh-gaduh sebab di Malaysia ini sebab kita kat Malaysia, perkara-perkara berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran undang-undang Islam khususnya syariah dalam berkaitan dengan urusan peribadi, urusan kekeluargaan, kita tertakluk kepada enactment yang dikeluarkan oleh negeri masing-masing. Jadi kita kat Malaysia, kita kat Selangor pakai enactment pentadbiran undang-undang Selangor, undang-undang syariah yang Selangor memang jelas menyatakan kita menggunakan mazhab Syafi'i. Okey, itu sebabnya antara faktor kenapa saya menggunakan kitab Fiqh Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Itulah manhaji mengikut mazhab Syafi'i. Jadi sedikit intro pengenalan berkaitan dengan buku yang kita nak gunakan ini. Okey. Buku ni walaupun kita namakan Fiqh Manhaji Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i yang tulis. Okey. Imam Syafi'i memang ada tulis buku banyak, masya-Allah kan. Kita Al-Um, kita Al-Muwafaqat dan seterusnya lah. Okey, tetapi kitab ini ditulis oleh penulis asalnya Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Ali Al-Syarbaji. Siapa mereka ni? Ini adalah ulama fiqh Syafi'i. Okey, ulama yang bermazhab Syafi'i di Syria nun. Okey, mereka ni bertiga ni bekerjasama untuk menghasilkan kitab Fiqh Al-Manhaji ini. Okey, jadi apa yang kita gunakan ini adalah terjemahan, kitab terjemahan yang tulis oleh tiga penulis inilah. Okey, buku ni senang aja nak cari. Kalau dekat Lembah Jaya ni mungkin tak jauh lah daripada Aeon yang orang semaju tu. Dekat situ ada Sarjana Media. Saya beli pun daripada situ juga. Dia boleh beli satu walaupun yang kita nak akan gunakan untuk kita punya kuliah ni volume ataupun juzuk satu. Dia sebenarnya ada 8 ya, ada 8 juzuk, tetapi kalau dekat Sarjana Media ni dia boleh dia bagi kita beli satu je. Setengah penjual, okey, dia kalau benda tu ada 8 kena beli 8. Tapi kalau untuk kitab ini, buku ni boleh beli satu je, boleh beli volume satu je. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Dalam kitab ni sebelum saya nak meneruskan kita punya topik, topik ini, sebab kalau ikutkan hari ni kita nak tengok penyucian dan juga penyucian ataupun taharah dan juga salat. Sebab volume 1 ini berkaitan yang ditulis kat sini, bersuci dan juga salat. Dalam pendahuluan kitab ni, sebelum dia menceritakan bab taharah ataupun bersuci, dia memberi sedikit pengenalan kepada apakah yang dimaksudkan sebagai fiqh. Jadi saya suka nak membincangkan benda, kita kata apa, bila kita terus bincang bab bersuci ataupun bab solat. Jadi saya tidak mahu kita semua ini menganggap solat itu je lah yang perlu kita buat. Dalam Islam ni itu je lah yang perlu kita buat. Tak. Sebab dalam intro, itu sebabnya dalam kitab ni pun dia letak dalam
pendahuluannya. Pendahuluannya dia menerangkan dulu. Bila kata fiqh al-manhaj, fiqh manhaj Imam Syafi'i. Apa yang disebutkan fiqh itu? Jadi dalam bab pendahuluan dia menceritakan berkaitan dengan apakah itu fiqh. Okey, jadi dalam Islam, sebab agama kita adalah agama Islam, tiba-tiba kita sebut sebagai fiqh. Fiqh tu berapa persen daripada Islam? Kan, jadi itu yang kita kena ada okey, bahasa orang punya makro ataupun pandangan burung ataupun pandangan helikopter berkaitan dengan apa jugalah tajuk yang kita bincang dalam mana-mana kuliah pun. Okey. Jadi tajuk kita ini bersuci dan juga solat ini dia dah satu juzuk kecil je daripada fiqh. Dan fiqh ini pula merupakan salah satu komponen ataupun salah satu subjek, okay, dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam. Okey, syariat pula. Tadi kata Islam itu adalah din. Jadi kita nampak, yang paling payung kepada semuanya adalah dinul Islam. Sebab apa? Dinul Islam, apa maksud din? Adalah cara hidup, peraturan hidup. Jadi sebenarnya, Masya Allah, Islam yang kita anuti ini sangat sempurna. Dia meliputi segala aspek kehidupan kita. Kan, jadi bila kita bincang buat solat ni kan, dia sebenarnya justru kecil je daripada dinul Islam sendiri, agama Islam itu sendiri. Sebab bawah perbincangan apa yang ada dalam ajaran Islam, dia pecah kepada akidah, dia pecah kepada fiqh ataupun syariah, dan dia pecah juga kepada akhlak dan tasawuf. Mungkin ada jugalah pernah mengikuti kelas tasawuf, ya. Okey. Jadi itu sebenarnya komponen yang ada di dalam dinul Islam. Lepas tu salah satunya adalah fiqh ataupun sebahagian kitab juga menyebut sebagai syariah. Syariah. Jadi itulah yang kita dengar maqasid syariah. Maqasid syariah tu apa? Adalah objektif daripada syariat. Bila kita objektif daripada syariat, macam mana kita nak capai objektif ataupun maqasid syariat ini? Mestilah kita memahami dan dapat melaksanakan, mengamalkan syariat ataupun fiqh yang ada di dalam Islam. Okey. Jadi antara objektif syariat yang berkaitan dengan tajuk kita, iaitulah solat ni, adalah apa dia? Adalah memastikan kehidupan kita ini, agama kita ini terpelihara dan dapat menjamin kesejahteraan kita. Hidup di dunia dan juga di akhirat. Bukannya sekadar nak lepaskan hukum kat dunia je, tapi kat akhirat juga kita kena pastikan kita ini selamat dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kat akhirat dia tak ada 3 pilihan, dia ada 2 pilihan je. Nak masuk syurga kah? Nak masuk yang satu lagi? Tak berani nak sebut sebab kita tak nak masuk yang satu lagi. Jadi itu sebabnya dalam kita membincangkan berkaitan dengan solat, ada 2 aspek yang kita kena tengok, ya. Yang kita kena tengok, iaitulah dari segi hukum kat dunia ni. Nak memastikan sah ke tidak? Macam mana nak pastikan sah ke tidak? Itu satu. Lepas tu, yang kita nak pastikan juga di akhirat tu nanti kita lepas juga. Ya, mungkin kita lepas hukum dunia kita sah, solat kita dah sah ikut semua syarat, rukun dah settle. Tetapi bimbangnya dalaman kita itu Allah tak terima. Solat kita itu tak terima. Kerana apa? Kerana walaupun pada zahirnya bila kita solat dah memenuhi semua rukun dan syarat, tetapi dalam hati kita tu kita niat lain. Kita solat tu nak menunjuk, ataupun kita solat tu pun daripada awal, daripada angkat takbir sampai bagi salam kosong, kita tak ada khusyuk apa langsung. Ya, saya tak kata kita lepas habis kuliah kita ni kita boleh solat khusyuk semua 100%. Saya tak boleh jamin sebab saya sendiri pun tak boleh nak khusyuk 100%.
Okey, tapi itu adalah usaha kita memperelokkan solat kita, okey, supaya kita dapat memperoleh khusyuk solat tersebut. Kenapa ya? Kenapa ya Ustazah kita tak boleh nak pastikan kita khusyuk 100%? Sebab kita ni di sekeliling kita ni apa? Cubaan macam-macam. Okey, cubaan yang nampak di mata zahir tu tak apa lagi. Kita boleh masuk dalam bilik kunci. Anak siapa jangan kacau. Jadi masuk bilik yang tepat bunyi, tak ada staff, tak dengar apa-apa pun. Atau kalau orang nak deliver food panda ke, sekarang pandemik kan. Juga kita grab food ke ataupun JNT ke apa ke, kita tak dengar langsung. Jadi tak terganggu dah solat kita. Ya, boleh. Tetapi ni gangguan yang berada di dalam urat nadi kita, yang membisik kat telinga kita, yang bermain dalam akal fikiran kita, itu memang kita tak boleh nak elak. Sebab kita ini manusia biasa, memang tak terlepas daripada gangguan godaan syaitan. Jadi itu sebabnya saya tak boleh nak jamin kita ni walaupun dah memperelokkan solat kita, tetapi kita boleh tak memperolehi solat yang khusyuk 100%. Okey. Baik. Jadi kalau kita tak daripada itu, kita daripada itu bermaksud dalam kita nak memperelokkan solat ini, kita jangan lupa ada hubungannya solat kita ini dengan tajuk yang lain, iaitulah yang saya sebutkan dalam Islam tadi ada 3. Kita kata apa? Akidah, fiqh ataupun syariat dan juga akhlak. Jadi ke arah kita menyempurnakan tu, ni solat kita ni, kita akan tengok nanti dalam buku ni dia menunjukkan apa? Apakah hubungan antara solat dengan akidah ni? Kenapa kita nak ambil kisah cakap abang akidah lah, benda tak nampak kan? Nanti dulu. Sebab dalam banyak sangat ayat nanti kita akan jumpa di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dan orang-orang yang mendirikan solat dan menunaikan zakat semua apa, dan ujungnya la'alakum tattaqun dan sebagainya, supaya kamu itu beroleh ketakwaan. Takwa tu kerja kat mana? Macam mana kita nak tahu kita nak bertakwa? Macam mana kita nak tahu iman kita sempurna? Melalui ibadat kita. Jadi macam mana pula untuk kita nak membuktikan, ya, kita betul-betul beriman dengan Allah. Ya, kita betul-betul meyakini Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Kalau kita tak buktikan dengan amalan. Jadi nak buktikan dengan amalan itu antaranya adalah solat. Tak ada hubungannya. Jadi tak boleh kita nak percaya je, beriman je, okey aku dah Islam dah, mengucap kalimah syahadah dah, tetapi berkaitan dengan ibadat yang lain kita tak nak buat. Sebab kita kata, kalau dah Nabi dah pernah sebut man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah dan boleh masuk syurga dah. Kan tadi Ustaz kata awal-awal tak akhirat ada 2, syurga dan satu lagi. Okeylah, saya dah ucap kalimah syahadah dah. Kan, boleh masuk syurga dah, nak heran apa? No, kan, macam tu. Jadi, perlu kita buktikan apa yang kita percaya. Okey, jadi itulah hubung kait antara akidah dan juga fiqah. Jadi khususnya bab solat ni. Seterusnya apa? Yang satu lagi yang saya sebutkan akhlak ataupun tasawuf. Okey, sebab ni lah kan saya katakan tadi, kalau kita dah memenuhi semua rukun dan syarat solat, tetapi dalam hati kita ada terdetik, aku nak tunjuk ke orang, ataupun solat ni lagi baik ni daripada orang sebelah ni, kan, ataupun bila baca ni banyak tu macam kita rasa macam wah seronoknya aku hari ni solat sempurna dah, solat dah, baca surah yang panjang dah, kan, kita rasa macam bangga, ujub, riak. Wah, ini adalah sebenarnya kita kata apa, nak kata jenayah tu melampau sangat bunyinya, adalah kesalahan yang dibuat oleh hati. Jadi macam mana kita nak mengurangkan, membuat kesalahan tersebut, nak menghilangkan kalau boleh sifat-sifat tersebut, rasa-rasa tersebut. Itu sebabnya kita kena juga mengetahui sedikit sebanyak memahami apa yang ada di dalam perbincangan akhlak. Dan lebih-lebih kalau kita dapatlah ikuti juga kelas-kelas tasawuf, barulah sebenarnya solat yang kita buat itu dia
dah merangkumi tiga-tiga aspek dinul Islam ni. Maksudnya solat kita ni bukan kita hanya jaga dari segi rukun dan syaratnya, tetapi juga dia mengambil kira juga keimanan, kepercayaan kita dan juga dan macam mana nak pastikan solat kita itu tidak disertai dengan penyakit-penyakit hati. Okay. Ustazah, susahnya Ustazah nak memperelokkan solat kami ni. Hei, banyak mana je Allah Subhanahu Wa Taala nak terima ni Ustazah. Dah berapa tahun dah umur saya ni, dah 50, 60 ni. Masya Allah, tak ada harapan dah ni rasanya. Oh, jangan jangan rasa macam tu. Allah itu dekat je dengan kita kalau kita anggap Allah itu dekat dengan kita. Okey. Sebab Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Antara ni bila kita faham maksud Bismillahirrahmanirrahim, bila kita nak baca Fatihah dalam solat tu, kita patutnya merasai Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi walaupun kita tengok, oh my God, tak naklah lepas ni dengar kuliah Ustazah Huzaimah ni dan makin macam berat aja, macam solat aku ni sama dia tak Allah tak terima kot. Kan. Jangan. Sebab Allah tak tanya ni. Allah tak tanya ni berapa banyak solat kamu aku terima. Tak. Allah tanya apa usaha kita. Apa usaha kita untuk memastikan solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memastikan kita ni menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin yang percaya bahawasanya Allah itu Tuhan kita. Allah itu adalah yang berhak disembah, bukan yang lain-lain. Antaranya berkaitan dengan solat. Memang solat itu adalah perkara yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tanyakan. Kalau solat fail, tak buat, Allah tak tanya dah yang lain. Itu sebabnya perlunya kepada hubungan ini dengan akidah juga. Kalau kita tengok seorang itu, Masya Allah, dia solat sesempurna mungkin, baca Al-Baqarah rakaat pertama, lepas tu surah Al-Ma'idah rakaat kedua. Okay. Wah, kita hebatlah ni, pahala banyak ni kan. Tiba-tiba dia tu bukan Islam. Macam mana? Terima ke tak? Kan kita rasa macam wow, memang sebesar gunung gunung Kilimanjaro. Kilimanjaro, Allahuakbar. Okeylah, semua orang tahu gunung Everest. Sebesar gunung Everest dah kot pahala solatnya. Sebab dia rakaat pertama dia baca surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Al-Ma'idah, kan. Rakaat ketiga surah Al-Imran, walaupun tak perlu nak baca surah pun. Okay, habis semua dia baca surah yang panjang, kita rasa macam pahalanya sebesar gunung Everest. Tetapi kalau tidak ada iman di dalam diri dia, kan, seorang kafir, tak ada apa-apa pun, zero. Itulah sepintas selalu berkaitan dengan hubungan antara fiqh dan juga akidah dan juga akhlak ataupun tasawuf. Okay. Ini semuanya disebut juga di dalam pendahuluan. Ada lagi sebenarnya yang disebutkan, itulah sumber. Bila kita berbincang berkaitan hukum solat ini, kita tak tahu daripada mana ni. Ustazah tahu daripada mana ni. Memanglah kalau sekarang ni memang kita baca daripada buku ni lah kan. Tetapi kenapa ada perbezaan pendapat ni? Mazhab Syafi'i buat lain, mazhab Hanafi cara lain. Kenapa? Bukankah Islam yang sama? Islam yang daripada Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga. Jadi itu sebabnya dalam pendahuluan dia cerita juga supaya kita ni akan menghormati perbezaan pandangan antara mazhab-mazhab ni. Okey, sebab memang kita tahu bila Rasulullah SAW menyebut sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu solatlah, tunaikan solat seperti mana kamu melihat aku solat. Kan Nabi bersabda sedemikian. Jadi sepatutnya cara solat kita ni samalah setiap mazhab ni. Cop nanti dulu. Kan. Jadi kenapa saya kata nanti? Sebab cuba bayangkan apa yang Rasulullah buat di zaman bila, kalau Rasulullah zaman 1400 tahun yang lampau, nak boleh sampai ke waktu kita, okey tak apalah, mungkin bukan sampai pada kita, tetapi sampai kepada waktu imam-imam mazhab ni, saya rasa itu dalam 100 tahun lebih dah. Okey, 100 tahun lebih dah tempohnya tu. Cuba bayangkan
kalau dalam 100 tahun, kalau kita tengok sejarah Malaysia pun kan, apa yang berlaku 100 tahun tu dengan sampai kat kita sekarang ni pun dah macam-macam kata apa, macam-macam cerita kan. Ada yang kata mana ada, bukanlah, tak tepatlah, macam tu. Apatah lagi kalau apa yang Rasulullah SAW buat 1400 tahun yang lampau tak boleh sampai ke waktu imam-imam mazhab ini, jadi sudah tentulah ianya melalui periwayatan riwayat daripada sahabat ke sahabat kepada tabi'in dan tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya. Jadi proses untuk menerima, nak memastikan riwayat mana, hadis mana, sunnah mana yang sahih, yang lebih tepat, yang sebenarnya memang betul-betul daripada Rasulullah SAW. Jadi proses itulah sebenarnya yang menyebabkan ada perbezaan pandangan di kalangan ulama mazhab. Contoh berkaitan dengan kita mazhab Syafi'i, memang kita kata solat, bacaan Al-Fatihah itu adalah rukun, kan? Adalah rukun. Jadi kalau solat Zuhur 1 rakaat kita tak baca Al-Fatihah, maka tak sah, sebab tak rukun, tak sempurna, ada satu rukun yang hilang. Itu kita mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana memang ada hadis yang Nabi bersabda, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada solat, tidak sah solat, kalau tanpa surah Al-Fatihah ataupun Fatihatul Kitab, itulah surah Al-Fatihah. Memang Imam Syafi'i berpegang, bila kata la solata, maksudnya memang solat tu memang rejected, tertolak, memang tak sah ataupun macam batal kalau tanpa Fatihah. Tetapi kenapa mazhab Hanafi mengatakan tak payah baca Fatihah pun sah solat? Mereka tak anggap Fatihah itu sebagai rukun. Kenapa? Dia berpunca juga daripada hadis yang sama. Adakah mazhab Hanafi menolak hadis tersebut? Tak. Mazhab Hanafi juga pakai hadis yang sama, la salata illa bi fatihatil kitab. Tetapi bagaimana mazhab Hanafi menerima hadis tersebut? Jadi kita bukan kuliah hadis ni, kalau tak saya boleh cerita lebih lagi berkaitan dengan kenapa tapi mazhab Hanafi dia melihat status hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang dua je. Sepatutnya bab solat ni ramailah orang yang meriwayatkannya, yang dinamakan sebagai hadis ahad. Lepas tu dia melihat kalau macam tu, maksudlah solat itu bukannya solat itu tak sah ataupun batal, tak diterima, tetapi mazhab Hanafi menganggap la solata itu adalah solat itu tidak sempurna sahaja. Jadi bukannya tidak sah. Itulah antara, saya bagi contoh supaya kita meraihkan perbezaan mazhab. Kenapa kita fokus mazhab Syafi'i, tapi bila tengok mazhab Hanafi, mazhab Maliki lain caranya kan. Itulah dianya. Jadi kalau kita tak ada ruang, tak ada peluang untuk mengkaji atau untuk mengetahui apa sebabnya, jadi kita hormati sajalah. Jangan kita mempertikaikan mazhab lain yang solatnya tak sama macam kita. Jadi itu sepintas lalu berkaitan dengan sumber hukum yang ada di dalam Islam ni, dalam kita nak membincangkan perkara berkaitan dengan fiqh, khususnya bab solat ni, daripada Al-Quran, Sunnah dan juga ijma', qiyas dan lain-lain. Tapi yang lain tu tak, sebab solat ini perkara ibadat. Dia kata perkara ibadat, kalau yang lain-lain tu dia lebih kepada ijtihad. Bab ibadat dia tidak ada ijtihad. Jadi kata kalau satu hari kita dengar orang katakan, ini kena buat kena baca ni dalam solat ni, sebab ini berpandukan kepada, kita kata berpandukan kepada
maslahah. Berbandingkan kepada masalah. Contohlah orang katakan, kita kena baca ya. Kita kena baca tau. Sekarang ni kunut nazilah dalam solat subuh contohnya. Lepas baca doa kunut tu, baca kunut nazilah, kena baca ni. Kan? Sebab maslahah. Masalah sebab sekarang ni kita ni berhadapan dengan musuh Islam ni. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jangan kita berhujah macam tu sebab masalah itu adalah ijtihad menggunakan akal. Jadi dalam bab ibadat kita tak boleh nak menyatakan wajib ke sunat ke apa ke dalam bab ibadat. Tapi kalau orang nak orang kata okey, kita galakkan bacaan apa tak ada masalah. Maknanya sekarang ni saya baca juga Quran Nazilah selepas baca doa aku nak solat subuh sebab kita tahu dalam keadaan sekarang ni kita tak mempunyai kekuatan. Umat Islam tak mempunyai kekuatan dalam menghadapi musuh Islam sebab musuh Islam ni ya Allah, Masya Allah, macam-macam kan dah ada dalam rumah kita. Tak ada dalam rumah kita. Ini dalam ni banyak ni dalam handphone kita ni kan. Kan media sosial ni menjadi medan, menjadi kata apa ruang ruang musuh Islam untuk menggoda kita umat Islam ni, untuk merongkaikan ajaran Islam daripada tubuh badan seorang Islam. Kan jadi elok juga kita baca kan. Okay, kalau ragu-ragu tak apalah, bacalah di luar solat, tak ada masalah. Okay. Tapi jangan sampai kita dengar orang cakap ini wajib ya berkaitan dengan solat, kita berkata maslahah ke apa ke kan. Jadi tapi kalau sebut daripada Quran, sunnah, ijma' ya. Okay. Quran sunnah ijma' dia kata berkaitan dengan Quran sunnah ijma' okey, tak ada masalah. Itulah sedikit sebanyak dan pendahuluan. Ya Allah, pendahuluan dah setengah jam dah saya cerita. Okey. Dan sebelum pergi kepada bab taharah ataupun bab bersuci, ada satu lagi subtopik ataupun tajuk kecil dalam pendahuluan, itulah berkaitan beberapa istilah. Beberapa istilah bila kita membincangkan berkaitan fiqh. Ada khususnya fiqh salat ya. Iaitulah ada yang tadilah terma yang saya sebutkan tadi tu, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh dan sebagainya. Okey. Yang ni memang dalam perbincangan apa juga hukum fiqh dia akan ada kita bertemu perkataan-perkataan ini. Jadi kalau kita rasa macam ragu-ragu apa maksudnya tu ya, boleh rujuk balik. Boleh merujuk balik dalam pendahuluan. Okey, macam kita kata rukun. Bila kata rukun, bila kata syarat ni, apa maksudnya ni kan? Okay, jadi boleh rujuklah balik. Jadi cumanya yang saya nak sentuh berkaitan dengan tiga terma lah selalu kita akan jumpa, iaitulah rukun, syarat. Bila kata syarat tu dia akan syarat, ada pula syarat wajib dan syarat sah. Bila berbincang berkaitan dengan hukum fiqh berkaitan dengan bersuci dan juga solat. Okey, apa maksudnya rukun? Rukun adalah benda yang memang tiang. Nak mudah cakap, pillars ataupun tiang. Maksudnya kalaulah satu-satu bangunan, kalau kita bayangkan satu-satu bangunan tu dia tidak ada tiang langsung, memang dia bukan namanya bangunan. Hatta kalau kita nak pasang kanopi pun, kanopi itu tetap ada tiang. Kan? Kanopi itu tetap ada tiang. Okey. Walaupun tiangnya halus je, kan, tapi dia tetap ada tiang. Cuba kalau bayangkan kanopi atas rumah kita ni tidak ada tiang, memang tak mungkin satu bangunan itu dapat didirikan. Itulah maksudnya rukun. Maksudnya kalau hilang daripada salah satu tiang ni, maknanya memang rumah itu tidak dapat didirikan, maknanya solat itu memang tidak diterima, terbatal. Okey. Kemudian syarat pula. Bila kata syarat itu dia kena lihat kalau dalam perbincangan mazhab Syafi'i ni, bila bab syarat ni dia pecah. Dia banyak pecahan dia, tetapi cukuplah saya nak sebut kat sini berkaitan dengan solat ni adalah syarat wajib dan juga syarat sah. Okey, syarat sah. Kita kata syarat wajib. Okey. Bermaksud kita tahu hukum hukum solat zuhur wajib. Kan? Wajib. Mana tahu dalam Quran sebut
Dalam hadis ada cakap. Okey. Okey, tapi kan boleh tak kita katakan macam dalam kelas saya pula. Boleh tak kalau kita katakan kita suruh orang gila. Kamu solat. Solat wajib tu tak? Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Solat. Boleh tak kita cakap macam tu kat dia? Tak boleh. Ini yang kita masukkan sebagai syarat wajib. Syarat wajib solat. Dia mestilah seorang yang mukallaf. Jadi apakah mukallaf? Ini pun lagi satu istilah ataupun terma yang memang bila bincang berkaitan dengan fiqh ibadat, memang dia akan sebut mukallaf. Mukallaf ni apa? Adalah orang yang memang sudah memenuhi syarat-syarat. Okay, syarat-syarat untuk menerima pertanggungjawaban dalam syariat. Itulah kalau dalam solat kata wajib, solat wajib. Jadi dia mestilah, kita akan tengok nanti syarat wajib solat apa, iaitulah mestilah dia mukallaf. Mukallaf tu maksudnya orang yang akil dan baligh. Okey, kata akil tu dia berakal. Dia bukan orang gila, bukan orang tidur, kita paksa pula nak solat kan dah masuk waktu, dia tak bangun-bangun juga, kau bangun solat kita. Okay, kau solat lah dalam tidur, tak boleh kan. Tak boleh. Okey. Ataupun orang dalam koma, kita nak suruh dia solat, kita rasa sebab kadang-kadang kita tahu orang koma ni kadang bila dia dah sedar, dia kata dia dengar je apa yang berlaku di keliling dia kan. Jadi kita pun bila tengok orang yang sakit ni, dia koma ni, kamu dengar kan aku cakap ni, walaupun kamu tak boleh cakap, kamu dalam koma, tak apa, aku bangkitkan kamu duduk. Siapa je kita pula macam tu, pandai-pandai lah pula kan. Tapi tak apa, bukankah jadi dosa pula kita nak buat macam tu. Tapi sebenarnya dia jadi tak wajib, sebab ketika itu kita tak tahu dia conscious ke tak. Conscious apa? Dia sedar ke tak? Jadi akil, berakal itu maksud dia mesti sedar. Okay? Jadi wallahualam kita tak tahu, tak semua orang koma itu dia sedar. Cuma dia dengar kan, okay? Jadi, tapi kalau kita rasa usaha juga, mana tahu kalau dia sedar, tak apalah kalau kita nak ambilkan wuduk. Jadi kita buatkan wuduk. Okey, kamu niat ambil wuduk ya kak. Kita pun sapu kalau awak wuduk semua apa. Ataupun dia ada, sebab dia koma, dia tak boleh kena air, kita tayamumkan dia. Kan. Jadi, kamu niatlah yang solat sekarang ni dah zuhur. Kita cakap macam tu. Tak apalah usaha kita untuk membantu dia kalau lah dia itu sedar kan. Tetapi ketika itu disebabkan kita tak pasti dia sedar tak sedar, jadi tidak wajib ke atasnya. Okay, dia tak wajib ke atasnya. Tetapi bila kata wajib ni, sampai dia sedar, kalau dia seorang yang mukallaf, jadi sepatutnya lepas pada tu dia apa? Dia cubalah qada sebaik mungkin. Sebaik mungkin apa yang solat yang telah dia tertinggal ketika mana dia sakit ataupun koma tu kan. Baik. Okey. Apa lagi? Suci daripada hadas. Suci daripada hadas. Jadi itu sebabnya kita ni orang perempuan kalau berhadas besar sebab period contohnya, ataupun sebab nifas contohnya, kita tak wajib walaupun kita tu mukallaf, kita berakal. Kan, kita berakal lah, kita waras, tak ada masalah. Okey. Tetapi itu juga bukan syarat. Saya katakan tadi ni, kalau kita dengan syarat, ada syarat yang wajib. Dan juga apa tu? Satu lagi apa? Itu contoh-contoh lah syarat wajib. Satu lagi syarat sah. Syarat sah. Okay. Bila syarat sah ni berkaitan dengan semua dah settle, memang dah kena wajib. Memang dah wajib dah solat. Okay. Tetapi ada beberapa perkara yang kita kena jaga untuk memastikan kesahihan. Kesahihan solat kita. Okay. Memang dah wajib. Tapi tak tutup aurat atau solat, tak sah. Okay. Tak menghadap kiblat, tak sah. Tapi kalau solat atas kapal terbang, sekarang ni je lah yang kita jangan naik kapal terbang kan sebab pandemik ni. Mana nak pasti ikut kiblat. Ada kita pesan dengan pilot. Pilot, saya nak solat ni, tolong ngadap kiblat jap. Kejap je kita kata, kejap je, 5 minit je. Tak boleh. Pandai-pandai pula kita nak divert pula laluan
kapal terbang tu kan, sekali lalu kot tempat yang tak boleh nak lalu ke kan, macam contoh apa kapal terbang tu, MH17 kan, pada hari tu dalam laluan tu pun dah kena tembak kan. Tak pasal-pasal pula. Jadi itu ada termasuk pula bab rukhsah. Rukhsah pun itu merupakan juga terma ataupun istilah yang memang tidak, kata apa, selalu akan disebut di dalam perbincangan apa juga berkaitan dengan hukum fiqah. Rukhsah apa rukhsah? Mudah sebut pengecualian lah, dikecualikan daripada hukum asal ataupun syarat yang syarat asal. Okay, itu antara istilah yang memang akan kita selalu jumpa. Mungkin nanti bila kita dah bincang lagi lebih detail, kita jumpa lagi perkataan, saya akan cuba terangkan lagi lah istilah yang seterusnya. Okay, berikut ke? Berikut ke setakat ni tak masuk lagi ni? Tak masuk lagi bab solat ni. Pendahuluan ni dah ada 40 minit lebih dah ni. Baik. Tapi memang saya tak menjangkakan pun kita boleh memulakan dengan bab solat, sebab kalau saya menganggap ini adalah kelas pertama kita. Bila kelas pertama kita, saya nak bila saya sebut apa-apa juga, kita dah ada dah dalam fikiran, kita dah ada dah orang panggil apa, orang putih sebut bird's eye view. Pandangan helikopter, maksud kita tahu, okey bila cakap bab solat ni sekian, solat ni sebahagian daripada apa. Dalam bila saya nyatakan terma sedemikian, kita dah pernah dengar dah terma ni ataupun istilah ni sebelum ni. Maka dia lebih memudahkan kita untuk faham. Untuk faham. Kalau siapa-siapa yang jadi cikgu, jadi pensyarah ke kan, biasa kelas pertama ni dia akan bagi kata apa, pendahuluan berkaitan dengan mata pelajaran tersebut, apa yang perlu dilihat, apa learning outcome dan sebagainya lah kan. Jadi saya menggunakan kuliah kita yang pertama ni untuk kita ada kefahaman yang paling asas dalam kita nak membincangkan berkaitan dengan fiqh solat. Okey. Ada buka persoalan tak ni Azira? Kalau tak saya sambung sikit lagi. Kalau setakat ni dekat chat tak ada soalan, tapi kalau ada mana-mana muslimat yang nak tanya boleh tanya. Sebelum doktor sambung, ada ke? Belum lagi agaknya doktor ya. Pendahuluan kan. Itulah kalau saya ni cakap laju, maklum saya ataupun bagi buka kamera, slow down sekejap katakan. Kalau orang Arab dia punya dia kata kalau macam slow down tu dia buat macam ni, kan, istani syuaya macam berhenti sekejap, pelan-pelan sikit. Jadi sebab saya ni kalau dah bercakap ni kadang tak sedar dia dah masuk gear 5 tu, cakap laju macam apa tadi doktor sebut apa ya, sebut apa ya. Lepas tu nak tanya dah segan dah pula kan. Jadi sebelum ketinggalan untuk maklumat yang seterusnya ataupun penerangan yang seterusnya, baiklah bagi tahu awal kan. Okey, saya tak jelas tadi ni. Okey. Baik. Okay. Baru je kita habis berkaitan dengan pendahuluan. Pendahuluan. Itu pendahuluan dalam kitab ni ya. Okey, sebenarnya kalau cakap pendahuluan berkaitan dengan Islam tu sendiri memang sangat luas lah. Dan juga perbincangan berkaitan dengan ilmu fiqh pun dan sangat luas lah sebenarnya. Okay. Baik, jadi sebelum kita nak sebelum bila nak masuk bab solatnya ni doktor? Asyik sebelum je. Okey, alhamdulillah ya cerut pada okey dah boleh faham. Iyalah betul lah, sebab kalau kita kita dekat bila sesuatu perkara dia ada permulaannya. Kalau permulaannya tak betul, maka yang ekor dia nanti tak betul. Kan, jadi dia kena betulkan dulu. Dia kena betulkan dulu awal-awal, clear, faham, baru dia boleh mudah ikut penerangan yang seterusnya. Jadi itu sebabnya banyak sangat sebelum kan saya punya perbincangan pada pagi ni. Okey.
kenapa kita kata apa, buku ni dia memulakan dengan tajuk bab taharah, okey, ataupun bersuci. Baru masuk bab solat. Okey, sebab itulah antara syarat yang paling utama untuk solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena pastikan dulu solat itu sah. Solat itu sah. Ni kan dengan beranggapan kita dah faham dah, dah faham dah solat, syarat-syarat wajib yang saya sebutkan tadi tu. Jadi nanti dia akan sebut juga ya dalam muka surat 115 nanti ni, bila bab kedua yang bab solat ni dah tengah-tengah dah baru sebenarnya. Itu sebab banyak sekali kata sebelum-sebelum, sebab solat ni dalam volume yang pertama ni dah tengah dah ni. Kan nampak dia tengah dah. Jadi memang akan disebut rukun-rukun dan syarat-syarat ni nanti juga, insyaAllah. Jangan risaulah kalau kita macam tak tahulah tu macam mana kan. Tetapi perkara yang paling asas dalam kita membincang bab fiqh, khususnya bab fiqh ibadat, adalah taharah, adalah bersuci. Okey. Kalau tengok tajuk dalam poster kita, penyucian. Penyucian ni dia umum. Okey, dia lebih umum daripada perkataan bersuci. Sebab bersuci ini dia lebih kepada bermaksud bersuci secara fizikal, apa yang pada zahir. Kalau penyucian ni dia juga boleh bermaksud tazkiyah. Ini yang saya katakan bab akhlak dan tasawuf tadi tu. Sebab bukan sekadar kita kena mensucikan yang zahir, tetapi juga kena mensucikan yang batin. Jadi penyucian itu dia lebih umum lagi. Jadi kalau kita sempatlah ataupun mungkin sambil-sambil kita nak masuk sikit bab penyucian jiwa ni, mungkinlah kita akan bincang sikit. Sebab saya pun tak pakar ya buat tasawuf ni, saya pun masih belajar lagi. Okey, tapi yang kita nak tengok dalam dalam buku ini, dalam juzuk yang pertama ni, bab yang pertama adalah berkaitan dengan taharah, iaitulah bersuci ataupun menyucikan diri kita yang pada zahirnya. Pada zahirnya. Okey. Yang ni sebenarnya saya sangat yakinlah pada peserta hadirat muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa ni mesti dah lulus dah ni kan. Dah lama dah kalau kat masjid surau dulu sebelum ni kan bab air. Kan bab air ni kalau budak sekolah ni kan daripada sekolah rendah lagi kan. Kalau sekolah kafah ni saya rasalah bab air ni mungkin daripada darjah darjah 1 tu mungkin tak lagi kot, darjah 2 kot. Kan kalau sekolah kafah ni dia bab air ni. Okey, sebab bila kita kata bila nak bab bersuci, itu adalah syarat yang paling utama untuk memastikan solat kita itu sah. Okey, solat kita itu sah. Okay. Bila dah tahu kita dah wajib akil balik, dan kita suci daripada hadas. Itu sebabnya kalau orang yang orang yang dalam haid ataupun dalam nifas, dia tak wajib. Tak wajib sebab dia memang tak boleh nak bersuci, tak boleh nak menyucikan diri dia daripada hadas. Nak macam mana? Nak basuh je. Tak boleh sebab dia memang tengah waktu period, tengah dalam waktu tempoh haid ataupun tengah dalam tempoh nifas, dia kata nak bersuci daripada darah haid, darah nifas. Tak boleh sebab dia memang sentiasa akan keluar lagi dalam tempoh itu. Itu sebabnya dia jadi tidak masuk bab syarat wajib. Okay? Tapi sebab memang ketika itu kita tak boleh nak mensucikan diri kita daripada darah-darah ini, tak boleh. Okay. Jadi bila kita kata bersuci, apa maksud bersuci tu? Bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil. Dan juga daripada kita ni menyucikan juga daripada apa-apa najis yang ada pada tubuh badan juga. Okey, bukannya tapi bila
bersuci ini dia lebih khusus kepada bersuci ini lebih khusus kepada menyucikan diri daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang saya katakan tadi menyucikan juga diri kita daripada najis, itu dah cerita lain. Itu dah bab lain, bab yang berkaitan dengan syarat sah tempat kita mestilah bebas daripada najis. Itu dah masuk syarat sah yang lain. Okay? Tapi bersuci ini lebih khusus kepada menyucikan diri kita. Menyucikan diri kita daripada hadas. Sebab kita berhadas besar dan hadas kecil ini memang dalam diri tubuh badan kita itu dah ada hadas tersebut. Jadi macam mana? Jadi bila macam mana itu mestilah ada caranya. Mestilah ada caranya. Jadi waktu berbincangan bersuci ni, Masya Allah, kalau macam setengah masjid surau ni kan, bab air tak habis-habis. Kan, bab haid dan nifas tak habis-habis, panjangnya ceritakan. So, memang panjang pun sebenarnya. Kalau kita ni jadi guru kafah, Alhamdulillah kita dah lulus, kita boleh ringkaskan dah. Jadi saya pun tak nak detailkan sebab saya ingat saya nak bagi selesai je dulu bab bersuci ni. Kalau ada lagi orang nak bertanya bab bersuci ni pada kuliah kita yang akan datang, boleh bertanya lain kali sebab saya perasan ada soalan nanti. Jadi saya nak sebutkan sedikit secara umumnya. Mungkin kita akan pergi kita akan mula untuk kuliah seterusnya dari segi apa A to Z berkaitan bersuci itu secara laju, express. Okay, sebab saya yakin semua ni dah selesai lah, settle dah. Jadi kalau dah settle, kita cuma nak buat ulang kaji lah kan. Ulang kaji supaya kita betul-betul yakin selama ini kita ni bersuci ni memang ikut dah hukum hakam, memang ikut dah syarat-syarat yang ada. Okay. Okay. Dia kata bersuci ni syarat sah solat adalah mesti suci daripada hadas. Okay, suci daripada hadas. Jadi hadas, dua-dua hadas. Jadi macam mana? Dia tengok pula lah. Kalau hadas besar macam mana? Lain caranya. Kalau hadas kecil macam mana? Lain caranya. Okey. Dan biasanya dia akan mula dengan hadas kecil dulu. Hadas kecil tu mudah sikit ceritanya kan. Tapi kalau hadas kecil pun panjang juga tajuknya. Okey, macam mana nak bersuci daripada hadas kecil? Okey. Sila sama ada memastikan kita bila kita berhadas, kita buang air kecil, buang air besar. Jadi kena pastikan kita bersihkan dahulu selepas buang air kecil, buang air besar ni dengan betul. Dah buka tajuk istinja pula. Kan, bab istinja pula. Lepas bila dah buka bab istinja pula, nak istinja ni macam mana? Nak macam mana? Guna apa? Okey, guna air. Ya, guna air. Kalau tak ada air macam mana? Okey. Boleh tayamum? Sudah kan kita kata nak bersuci daripada hadas kecil, boleh tayamum je. Cok. Nanti dulu. Kita dah masuk bab istinja ya. Bab istinja kena bersihkan dahulu diri kita ini daripada yang kita dah buang air kecil, dah buang air besar. Itu istinja. Bila dah kena istinja dulu, bila dah istinja baru maksudnya kita boleh memulakan proses bersuci. Okey, maksudnya sebelum bersuci tu kena istinja dulu. Kalau istinja dulu, kalau dah buang air tu kena istinja dulu. Jadi bila nak istinja tu nak guna apa? Itulah perbincangan berkaitan dengan jenis air dan juga kalau tak ada air macam mana? Dalam beristinja, kalau tak ada air tak boleh nak tayamum. Kita ambil debu-debu, pasir-pasir, lap. Tak boleh. Ada caranya. Jadi kalau rasa nak ulang kaji bab istinja tu nanti bagi tahulah. Okay, kita akan buka tapi saya sepintas lalu je dalam tempoh yang lagi 5 minit dah pukul 11 saya nak tengok nak jawab soalan kejap lagi. Jadi sudah pastilah apa yang kita tahu dengan air. Dan lepas tu bila bincang bab air tu kan ada beberapa jenis air yang memang kita ada air yang boleh, ada air yang tak boleh kita gunakan untuk beristinja dan juga nantinya untuk berwuduk kan.
Jadi kalau air kopi tu walaupun memang dia bersih, suci, kopi tak kisahlah kopi radix ke kopi apalah, memang kita minum kot, ada khasiat macam-macam kot, tetapi tak boleh nak guna untuk basuh kencing, basuh berak, tak boleh. Kan. Okay, itu dia suci tetapi tidak menyucikan. Okay, jadi kalau nak bincang balik bab air tu nanti bagi tahulah, kalau tak saya tak bincang lah, saya skip aja. Okay. Jadi kalau ketiadaan air macam mana? Ini belum bab rukhsah lagi. Rukhsah ni nanti apabila kita nak bersuci daripada hadas kecil, kita kena wuduk. Sebab dalam Quran sebut mesti wuduk. Idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Itu yang disuruh dalam Quran. Mesti berwuduk. Mesti berwuduk. Itu bab rukhsah. Tapi kalau dalam bab istinja, okey, tak ada air, dia bukan kata jadi rukhsah dah, tak. Jadi maksudnya ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Maksudnya kalau macam ada air, ada tisu, ada batu, kita boleh pilih kat ketika tu aku nak guna apa ya. Ini mini manner ke, cak ciluk apa ke lawan budak-budak sekarang ni. Budak-budak kan kata, pilihlah mana tak kisah, tak ada masalah sebab itu bukan bab rukhsah. Okay. Jadi kalau kita pilih untuk guna tisu je, kan, guna tisu je kan, tak ada masalah. Tak payahlah kita nak menyusahkan jugalah kan, kadang-kadang kan tandas toilet ke, tandas kalau kita pergi overseas, kita pergi Jerman ke contohnya, negara-negara yang macam tu, memang tandas dia memang no water at all, kan ada air pun dekat sinki je kat luar tu. Kita berusaha nak cari je kat botol semua apa ni kan, nak tadah masuk kan, ataupun cari cup tu sampai katakanlah kan turun daripada kapal terbang, simpan ni cawan plastik kapal terbang ni kan dalam handbag, saya selalu buat macam tu dulu kan, tak tahu nanti kan susah nak buang air kan. Jadi macam kita ni kan orang Melayu kan, kita tempat kita ni air banyak kan, jadi memang air tu boleh mudah nak dapat, jadi kita dah terbiasa dengan beristinja dengan menggunakan air. Jangan kita salahkan teman-teman kita satu rombongan ke, kau tak guna air ke? Ni, botol saya dia. Nah. Aku dah guna dah. Boy, kita maksa dia pula untuk menggunakan air. Pas botol air yang kita sorok dalam handbag tu. Kita apa dah kalau kita tak macam itu sudah sah dah istinja. Ya? Okey, gitu. Baik. Jadi ada juga dalam kitab tu berkaitan dengan apa lagi selain daripada air, batu tu. Okey. Boleh, tak ada masalah. Janji benda tu bersih dan permukaannya kesat. Bukan kasar, kesat. Memang boleh digunakan untuk mengelap. Kesat tu maksudnya boleh mengelap. Okey. Maksudnya kan macam sponge. Sponge kan dia macam kesat kan, macam boleh mengelap. Itu sebut permukaan kesat yang boleh digunakan untuk mengelap. Jadi kalau batu yang licin, ambil batu yang penuh lumut tu, dia licin, boleh ke ngelap? Tak boleh kan. Ataupun batu yang betul-betul licin, kadang-kadang setengah batu pebbles macam batu guli tu licin, memang tak boleh nak digunakan untuk mengelap. Dia malah kata apa, makin menyerakkan lagi najis tu kan. Jadi tak boleh ya. Jadi kalau rasa macam tak clear lagi ataupun nak ulang balik, boleh nanti kita tanya, kita buka muka surat yang berkaitan. Jadi itu baru saya sentuh berkaitan dengan istinja je. Dan bab air. Nanti kita akan tengok lanjutan daripada bab bersuci ni, kita sambung sikit lagi apakah perkara yang memang perlu buat berkaitan dengan bersuci daripada hadas kecil, dan apakah rukhsahnya kan, supaya kita betul-betul faham. Jangan kita terlalu mengikut apa yang kebiasaan kita sehingga kita menganggap ia sudah satu perkara yang wajib. Macam saya bagi contoh dari botol air tu kan, kita nak bagi air juga, kita paksa orang juga, sebab benda tu adalah pilihan. Ini untungnya kita semak balik, kita ulang kaji balik hukum hakam yang berkaitan dengan taharah ini. Okey, pengerusi saya terus tengok ya soalan ni ya. Ada buku 11. Terima kasih banyak.
Soalannya, Jazakallah. Waalaikumsalam. Saya nak tanya cara untuk tentukan solat yang perlu diqada ketika hari pertama datang haid dan solat pada hari haid berhenti. Okey, ini mesti dia punya, kita kata apa, dia punya timing dia tu selalunya tak menentu. Okey, tak menentu. Pasalnya kita ni dah berapa tahun dah kan, sejak kita akil balik katakanlah umur paling-paling 15 tahun sampailah kalau sekarang, kalau kata sekarang ataupun umur selalunya orang menopause pun 50 ke atas ke kan, berapa tahun tu. Jadi sepatutnya kita dah kenal tubuh badan kita macam mana kan. Tapi kalau yang orang yang selalu dia punya tempohnya tak menentu tu memang dia jadi agak muskil. Jadi ini perbincangannya panjang ya kalau saya nak cerita detail. Takut nanti jadi habis pukul 12 pula kuliah kita. Tapi mungkin saya ringkasnya, nak tentu solat yang perlu diqada. Okey. Yang lebih afdal lah saya sebut, yang lebih afdalnya kalau kita masih lagi ada lagi rasa syak ataupun sangsi sebenarnya suci waktu bila, kita reverse je satu hari. Maksudnya kalau kita rasa macam okey, kali ni betul-betul yakin tapi kita rasa macam tantahkan dah suci subuh lagi ke kan, ataupun isyak lagi ke, macam mana kan. Tapi kita memang confirm betul-betul adalah waktu asar ataupun waktu asar je baru kita sempat nak mandi wajib. Kan. Jadi memanglah asar tu kita dah mula solat, tetapi kita nak kata kita syak tantahkan tu banyak sangat. Okey. Yang lebih afdal, yang lebih baiknya untuk macam kita pun akan ada tenang fikiran kita reverse je lah waktu tu. Kalau kita mula dengan solat asar, kita reverse, maksudnya zuhur, subuh, isyak, maghrib. Kalau kita tak pasti. Tetapi kalau kita memang tahu masa isyak, dah masuk isyak memang ada lagi tak clear lagi, maka tak payahlah reverse sampai maghrib. Kan sebab kita dah boleh pastikan ini yang kes yang kita rasa macam tak pasti berapa lama. Jadi yang lebih baik adalah kita reverse 5 waktu yang sebelumnya. Okey, maksudnya kalau kita dah mula solat asar, so zuhur, subuh, isyak, maghrib dan zuhur. Jadi untuk kita lepas solat asar tu nanti bila kita solat maghrib, kita akan lepas solat yang solat yang tu kita bangun untuk qada je. Okey, untuk qada satu waktu sebelum tu. Itulah yang baiknya. Dan solat pada hari haid. Itulah secara ringkasnya. Tapi panjang lagi ya ceritanya, maksudnya dia berkaitan jugalah dengan macam mana kita nak tentukan yang mana lebih yakin, yang mana syak. Itu dah bincang bab istishab pula. Itu tak apa, nanti kita ceritakan. Tapi untuk menjawab dalam tempoh yang terdekat ini, saya kata kita tengok kat mana waktu bila yang kita dah lebih yakin. Tapi kalau kita tak yakin juga, tak pasti juga, tu reverse sampai 5 waktu tu. Okay? Seterusnya, ada soalan daripada Ibu Yati. Salam Dr. Zai, saya dah 2 bulan solat atas kerusi. Saya lihat sebelumnya orang yang solat atas kerusi, dia rukuk dan sujud dalam keadaan duduk. Ada yang rukuk dan sujud dalam keadaan berdiri dengan memastikan sujud lower dari rukuk. Yang mana satu lebih afdal? Adakah mengikut keupayaan diri? Ya, Alhamdulillah Ibu Yati, memang ilmu mantap dah. Kan? Ikut keupayaan diri. Okey. Sebab dalam bab ini memang tidak ada nas. Kan saya katakan awal tadi, bab ibadat kita kena rujuk kepada Quran dan juga sunnah Rasulullah. Okey, sunnah Rasulullah. Jadi dalam bab ibadat ni, bila kita tengok tak ada nas yang jelas ataupun yang memang jelas ataupun qat'i maksudnya tak ada keraguan dalam Quran ataupun sunnah yang menunjukkan bahawasanya kalau solat duduk ni kalau rukuk tu kena sikit macam ni, berapa degree? 45 degree ke? Tak ada. Lepas tu kalau sujud tu kena 90 degree. Tak ada nas yang menyatakan sedemikian.
Cumanya ikut keupayaan. Yang penting mesti beza. Kan, yang mesti beza. Katakanlah kita memang boleh tunduk setakat 45 degree je, itu yang paling rendah. Maka kita untuk rokok jangan sampai 45 degree juga. Kan, sebab itu yang paling rendah yang kita boleh buat, maka itu untuk sujud. Jadi kalau rokok tu kita tuntut sikit. Okay. Yang penting ada beza antara keduanya. Memang betul, Masya Allah, hebat Ibu Yati, kita adalah ikut keupayaan ini. Ada orang dia solat duduk tetapi bila rokok, dia bangun. Dia bangun rokok. Lepas tu bila sujud, dia turun sujud. Itu sebab dia mampu lagi nak buat rokok sesempurna mungkin dan dia boleh sujud lagi. Cumanya dia tak boleh diri lama. Diri yang lama tu macam walaupun hatta nak baca sepanjang untuk baca Fatihah. Fatihah mungkin 2 minit. Kalau macam rokok, kita tamak ninah pun cukup kan. Jadi dia bangun diri kejap untuk rokok sekejap. Allahu Akbar. 1, 2, dah. Lepas tu dia duduk balik untuk i'tidal. Walaupun i'tidal tu kalau boleh i'tidal pun tamak ninah juga. 1, 2. Kan. Jadi bila diri je dia duduk. Itu maksudnya bab rukhsah ini adalah mengikut untuk bagaimana caranya adalah mengikut kemampuan ataupun keupayaan. Jadi kalau memang tak boleh dah nak sujud kat lantai atas sejadah, maka nak sujud bertunduk pun tak ada masalah, ikut kemampuan. Okay. Kalau boleh sujud dengan sempurna, Masya Allah, sangat hebat. Tapi itulah selalunya orang duduk solat duduk atas kursi sebab lututnya dah tak boleh nak lipat kan. Jadi kalau dia sujud betul-betul, nanti bila dia duduk antara dia sujud tu dia tak boleh nak lipat macam mana. Boleh juga kalau dia boleh macam duduklah sekadar, lipatlah sekadar yang boleh. Kan ada sekarang kita banyak kan, dia macam dia bangun daripada sebab saya nak tunjuk pula kat ni macam lutut dia sakit, macam lutut kan, lutut kita ni patutnya dia boleh macam ni kan, dia kata lutut kita boleh lipat macam ni kan bila sujud, tetapi dia boleh lipat sikit je, jadi dia punya duduk dia tu macam gitu sikit. Tak apa, boleh. Sebab benda tu pun sekejap, tamak ninah je. Tak apalah, tak boleh nak sempurna bacaan Rabbil Fili, pula Walidayah, itu pula saya ni pun dah cakap tak perlu kita nak penuhkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi subhanallah. Mana kata sujud tu kan ada orang yang memang tak boleh nak letak ke kanan, tak ada masalah. Okey. Yang penting tamak ninah, sebab tamak ninah itu adalah merupakan rukun, sebahagian daripada rukun sujud, sebahagian daripada rukun duduk antara dua sujud. Wallahu a'lam. Islam ini tidak menyusahkan. Jadi apa yang kita boleh buat? Okey, mudah saja. Kalau kita tahu memang kita ada bermasalah macam tu dan kita yakin mungkin tak sempat kita nak habis solat untuk discharge ataupun keluar lagi angin ke apa ke yang seterusnya, maka apa yang kita buat selepas pada kita beristinja, dan lepas tu kita nak ambil uduk kan, jadi ambillah tisu ataupun kapas, kita sendal maksudnya tutup, bukan pakai macam pad ke panty liner ke, sebab pad panty liner tu dia di luar, dia bukannya menutup laluan tu, jalan tu kan. Jadi ambillah tisu ataupun kapas ke, apa-apa yang berkaitan ke kan, yang kita boleh gunakan untuk sendal, supaya maksudnya itu adalah usaha kita untuk pastikan tidak berlakunya apa-apa discharge, okey, usaha kita, sebab kita memang tak boleh nak kawal, tak boleh nak kontrol. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, sebab tubuh badan kita ini pun Allah yang bagi kat kita. Tapi kena terus solat lah lepas pada tu. Janganlah kita pula nak masak dulu lah, lepas tu baru nak solat. Tak jadi. Okey. Sebab nanti bila kita kata dah sendal lah, kita pun buatlah benda lain dulu. Buat benda lain dulu, lepas tu mungkin dah ada keluar, maka
benda tu dah jadi najis lah, isu ke apa ke tak boleh. Jadi sebab kita tahu itu masalah kita, maka kita lepas ambil wuduk jangan lama-lama lewat-lewat dah sendal, teruskan solat. Okay, teruskan solat. Okay. Tapi kalau memang betul ada, jadi bermaksud memang kita ada masalah nak mengawal mengawal kita daripada mengeluarkan apa-apa yang menyebabkan kita berhadas kecil. Jadi kalau dalam situasi semikian, kalau kita tak boleh simpan dah wuduk tu untuk solat yang seterusnya, solat fardu yang seterusnya. Jadi bila nak solat lain tu, walaupun kita rasa tak kedut ke apa ke, mungkin kita rasa macam tak ada apa-apa, kita nak nak guna wuduk yang sama, tak boleh lah. Jadi solat itu macam orang istihadah kan, macam orang istihadah juga. Maksudnya satu wuduk tu sah untuk satu solat sahaja. Begitu juga dalam kita yang bermasalah tadi tu, kita dah sendal dia dan kita terus solat. Lepas tu kalau waktu solat yang seterusnya, ambillah wuduk lain. Wallahualam.